Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu buat semua penonton Nona. Wanita dan kecantikan, dua perkara yang sukar dipisahkan. Ada yang menafsirkan istilah cantik dengan badan yang langsing dan raut wajah yang sempurna. Bagi Mira, kecantikan seseorang wanita itu akan lebih terselah jika dia yakin dan selesa dengan dirinya sendiri. Elemen ini sangat penting untuk wanita dalam mengharungi cabaran dan kehidupan seharian. Istimewa di Nona minggu ini. Amanda, come here. Jangan dia takut dia tak sebelah. Okay, Amanda ada orang nak tengok. Ya. Cantik, putih. Baju putih sekarang sama Syael. Share satu resepi yang agak rare di mana asal usulnya adalah daripada keturunan diraja Thailand. Tiba-tiba di offer untuk menjadi pelakon utama. Jadi untuk seorang budak daripada kampung datang ke KL, tak tahu apa cerita, tiba-tiba balik ke kampung, the same day beritahu bapa, I dapat offer jadi pelakon utama sebuah drama, and arwah bapa say no. Penyakit mental adalah satu masalah kesihatan yang menyebabkan gangguan terhadap pemikiran, emosi dan tingkah laku individu. Keadaan ini juga boleh mengganggu pesakitnya dalam menjalani aktiviti harian dengan baik. Bersama Nona menyelami kesukaran dan keperitan yang dilalui oleh Nur Haslina Abdul Hamid, 24 tahun, seorang pejuang penyakit gangguan kemurungan dan psikosis yang masih menjalani rawatan. Amanda, come here. Jangan dia takut dia tak sebelah. Okay, Amanda ada orang nak tengok. Ya. Dia kata tengoklah. Okay. Dia duduk atas L. Tak ada orang nampak dia duduk atas L kan? Dia kecil je Amanda tu. Kan dia kecil je. Amanda rambut pendek, cantik, putih. Baju putih sekarang sama Syael. Okay. Nak pergi? Okay. Go. Entah. Okay. Cik rasa macam dibawa kat tempat lain. Okay. Mana dia kat situ? Dia kat situ. Lemah iman dan mengada-ngada, itu tanggapan yang sering diberikan kepada Nur Haslina Abdul Hamid atau lebih mesra dengan panggilan L. Anak kelahiran Sabah ini disahkan mengidap Major Depressive Disorder with Psychosis dan Borderline Personality Disorder. Berusia 24 tahun dan pernah menyambung pelajaran dalam jurusan pengajian Islam Bahasa Arab di sebuah universiti tempatan. Simptom awal penyakit yang dihidapi L mula disedari oleh rakan-rakannya pada ketika itu. Semuanya tahun 2018. Sebelum tu sebenarnya El perasan memang simptom tu ada. Cuma macam buat tak tahu, pergi berubat kampung je, pergi jumpa ustaz saja kan, sebab orang kata mungkin ada gangguan ni. Salah satu sebabnya mungkin itulah El rasa puncanya adalah disebabkan gangguan malu halus juga. Kawan-kawan ada cakap try lah pergi klinik kesihatan, buat ujian das kan. Dulu kita ada ujian das. So macam tak nak buat pun sebenarnya sebab kawan-kawan yang nampak simptom tu kiranya Cik El ni macam banyak deny lah. Masa tu El pergi klinik, El pergi cakap ingat buat check up je. Check up ni, lepas tu ada ujian das tu kena buat. So bila El buat ujian das, tengok teruk lah result kat situ kan, memang teruk, semua teruk-teruk. So doktor jumpa, doktor kata kenapa kan. So doktor macam, bila kita orang dah sembang, doktor kata okey tak apalah, saya bawa awak naik ambulans awak kena pergi emergency ni. Sebab nampak keadaan tu sangat-sangat teruk. Kita okey kan, fizikal kita okey, semua okey. So tiba-tiba naik ambulans, orang nampak okey je, kenapa kena naik ambulans semua kan. Tapi sebenarnya waktu tu sebabkan mental kita kan, mental tak okey. So macam terpaksa naik ambulans lah doktor kata, sebab memang kira macam nak berjalan macam orang lain pun tak boleh. L kemudiannya dirujuk ke Hospital Sungai Buloh dan doktor mengesahkan bahawa dia mengidap penyakit psikosis. Lebih membimbangkan, keadaannya ketika itu semakin hari semakin parah. Simptom psikosis tu masa El dah mula nampak halusinasi lah. El dah nampak
Macam El nampak ni Amanda kan, mungkin ada yang kenal El, dia tahulah Amanda tu siapa. So Amanda ni maksudnya dia satu jasad yang El boleh pegang, yang boleh bercakap dengan dia boleh bercakap dengan El seorang saja yang nampak. Dia ada je 24 hours, dia memang ada lah, cuma kadang El tak layan. So that's why masa tu doktor dah diagnose ada psikosis. Psikosis ni maksudnya El boleh nampak lah, kita boleh nampak, kita boleh dengar. Masa tu El ingat first time sekali El dekat cermin, El tengok dia bercakap dengan El, siapa kat cermin tu? El ingat kan sampai tampar diri sendiri, siapa ni kan. Dan kadang tidur pun dia kacau, goyang-goyang katil. Lepas tu kadang solat pun tak boleh. Kadang solat pun macam, ni rokat ke berapa. Kadang nak mengaji pun susah. Sebab dia banyak ganggu. Kalau tanya keadaan rupa dia ikut mood El lah. Kalau mood El baik, dia cantik sangat. Kalau El macam depressed sangat kan, letih sangat, stres, dia sangat-sangat menyeramkan lah. Dia penuh dengan darah. Kadang dia cuba untuk bunuh El. Dia cuba untuk buat benda yang buruk dekat El. Kadang dia cuba untuk suruh El buat benda yang buruk dengan husband El. Sekarang dah kahwin kan, so dengan husband pula lah dia suruh. Yang kadang tu sampai pun even makan ubat pun tak boleh nak tidur sebab dengar suara. Mendirikan rumah tangga bersama pilihan hatinya pada Mac 2021, El kini cuba untuk sibukkan diri dengan membantu perniagaan suaminya di Perak. El akui Amanda kadang-kala meminta dia melakukan perkara tidak baik terhadap suaminya. So bila nampak dia macam ganggu ke, dia marah ke, dia bising kat telinga ke apa kan. Kadang itulah dia dah mula dah El akan menggeletar, dia rasa macam nak pingsan. So kadang rasa macam nak termuntah. Kalau daripada segi macam apa orang kata, apa efeknya El dapat waktu El nampak dia. Stigma buruk masyarakat terhadap penyakit yang dihidapi El menghalangnya untuk segera mendapatkan rawatan sehingga dia mempunyai perasaan takut untuk bersosial. El tak takut dengan apa orang kata, dengan ubat. El tak takut jumpa doktor, tapi El takut dengan stigma masyarakat. First year waktu tu memang tak kuat nak berhadapan dengan stigma. Macam-macam lah kan, kadang dimalukan depan orang kan, depan orang ramai dimalukan. Orang cakap kita ni lemah iman, orang cakap kita ni melain perasaan, tak sibukkan diri, mengada-ngada. Macam-macam lah stigma tu, terlalu banyak. Tapi mula-mula parents macam, diorang bukan tak terima, diorang macam fikir dengan stigma, kena pergi berubat kampung, tak payah makan ubat. Macam tu lah, diorang dengan stigma tu. Tapi tak apalah, sikit-sikit pelan-pelan alhamdulillah diorang boleh terima sikit. Masa mula-mula rawatan tu, El tukar-tukar ubat sebab ada yang tak selesa dengan badan kan, macam-macam ubat lah. Tapi sekarang ni alhamdulillah ada ubat yang El selesa. El ada 3 jenis ubat lah. Satu ubat untuk anxiety, satu ubat antipsikotik, satu ubat antidepress. So 3 ubat ni lah El kena makan. Kalau El makan, gejala tu akan berkurang. Kalau El skip, gejala tu akan ada balik lah. Sebab kalau even El skip 1 hari pun memang akan relapse lah. Relapse ni maksudnya gejala tu akan datang semula. Penat sebenarnya, penat. Makan ubat penat, pergi jumpa doktor penat, bawa kereta pergi jumpa doktor penat, keluarkan duit untuk pergi rawatan pun penat. Sebab benda tu perlukan tenaga kan, effort kita untuk pergi ke sana. Tapi El memilih untuk bertahan lah. Antara give up dengan bertahan, El pilih untuk bertahan. Reda dengan ketentuan ilahi, El bangkit untuk bersuara demi menghapuskan stigma masyarakat tentang penyakitnya. First thing first, jangan takut. Orang yang jumpa doktor psikiatris, dia bukanlah orang yang bermasalah. Kita bukan orang yang bermasalah. Kita ada hak untuk jumpa. So jangan takut. Kita jumpa doktor untuk kita tahu keadaan kita. So kena jadi orang yang berani untuk tolong diri sendiri. Terima hakikat yang kalau aku ada diagnosis macam ni, sebenarnya ini bukanlah tiket yang aku ni tak boleh hidup macam orang lain. Orang yang rasa je yang boleh faham. Orang yang rasa je yang dia boleh tahu apa yang dia nak buat untuk dia matikan stigma. Dan in case kalau kita ada kawan yang survive macam El kan, apa yang kita perlu buat adalah kita terima dan hormat dia. Kita jangan start dengan nak judge dia ni ke apa ke, jangan. Kalau kita tak boleh nak faham, kita cuba untuk terima, kita cuba untuk hormat. At least kita tolong. Saya rasa salah satu untuk kita mematikan stigma adalah terima siapa yang kita jumpa. Belajar untuk terima diri sendiri dan belajar siapa yang kita jumpa. Nona mengucapkan terima kasih kepada El dan suami yang memilih untuk bersemuka dengan penyakitnya dan menyuntik kesedaran kepada masyarakat mengenai depresi dan psikosis.
Hari ini Nona bersiaran di Tanah Mekah The Hills, sebuah lokasi yang terletak di Kampung Tunku Petaling Jaya. Konsep dan idea dekorasi bagi kediaman ini diinspirasikan dalam suasana kolonial British serta sedikit sentuhan estetika moden. Ruangannya yang luas dan selesa sesuai sebagai penginapan bersama keluarga maupun sahabat handai. Kelengkapan yang ada di sini terasa seperti benar-benar berada di rumah namun dalam suasana yang elegan dan berbeza. High tea untuk hari jadi dan majlis juga turut disediakan. Masakan Thai antara hidangan dari negara luar yang paling popular di Malaysia. Gabungan rasa masam, manis dan pedas serta campuran bahan herba seperti serai, limau purut, lengkuas dan ketumbar pasti membangkitkan selera. Segmen Air Tangan minggu ini berkongsi cara menyediakan mi krop antara hidangan istana turun-temurun di Thailand. Mula berkongsi pelbagai resepi menarik di akaun sosialnya tahun lepas, Nur Hayati Abdullah, 54 tahun, tidak menyangka perkongsian di laman Instagramnya mampu meraih 50,000 pengikut dalam masa 6 bulan sahaja. Hai, Assalamualaikum. Saya Hayati Abdullah, lebih dikenali dengan nama Kak T. Hari ini Kak T nak share satu resepi yang agak rare di mana asal-usulnya adalah daripada keturunan diraja Thailand. Menu ini dinamakan mi krop. Ini adalah bahan-bahannya. 400 gram ayam kisar, 1 biji bawang Holland dipotong dadu, 11 ulas bawang putih, 3 keping tahu digoreng terlebih dahulu, 2 biji tomato, cendawan hitam 1 mangkuk, dihiris nipis-nipis. Lada sulah 1 sudu besar, 3 sudu cuka, 3 sudu gula kabung, 3 sudu kicap cair, 3 sudu sos tiram, sedikit serbuk perasa, garam, 2 biji telur, 3 sudu tepung jagung. Sedikit minyak untuk menumis dan 1500 ml air. Okey, kita start. Tuang sedikit minyak. Kita tumis bawang Holland. Bawang putih. Bawang pun nampaknya dah hampir garing. Kita dah boleh masukkan ayam kisar ya. Apabila ayam sudah setengah masak, masukkan lada sulah, cuka, sos tiram, kicap cair dan gula kabung. Kacau sebati. Biarkan sehingga isi ayam masak sepenuhnya. Okey, ayam pun dah masak. Kita masukkan air ya. Masak kuah sehingga mendidih. Kemudian, masukkan pula tomato, tahu dan hirisan cendawan hitam. Masukkan sedikit garam. Sedikit serbuk perasa dan tepung jagung untuk memekatkan kuah ya. Tuangkan telur sedikit demi sedikit. Kacau perlahan-lahan bagi mengelakkan tekstur kuah menjadi berketul dan supaya telur tidak terlalu hancur. Okey, kuah kita dah siap ya. Sekejap lagi kita siapkan bahan-bahan untuk bihun pula. Okey, ini adalah bihun. Bihun ni tak perlu dicuci. Terus digoreng di dalam minyak yang betul-betul panas dan dalam minyak yang banyak. Supaya bihun ini akan kekal kerangupannya. Proses menggoreng bihun juga perlulah dilakukan sedikit demi sedikit supaya bihun dapat mengembang dan rangup ketika diangkat. Mi krop ni kalau makan tak sahlah kalau tak ada
lada jeruk. Sekarang ni Kak T nak tunjuk cara-cara untuk buat cili jeruk ya. Kita hiris, jangan terlalu nipis dan jangan terlalu tebal ya. Sedikit garam, sedikit gula dan juga cuka ya. Gaul-gaul dan biarkan dia mesra ya. Cili jeruk ni seelok-eloknya dibuat semalaman. Lagi sedap, lagi terasa dia punya perapannya. Okey, mikrop sudah siap masak. Sekarang ni kita hidang ya. Hidangkan bersama daun bawang, bawang goreng, sos masam manis Thai serta cili jeruk yang telah diperap tadi. Kerok kita dah siap. Nampak sedap kan? Selamat mencuba. Tekstur mi yang rangup bersama kuah dengan rasa asli Thai memang menyelerakan. Tidak hairanlah menu Thailand ini bukan sahaja digemari oleh masyarakat tempatan, malah menjadi pilihan rakyat Malaysia. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Batik bukanlah sekadar sehelai kain, corak dan motifnya turut melambangkan seni dan budaya masyarakat Malaysia. Baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengisytiharkan tarikh 3 Disember sebagai Hari Batik Malaysia. Bersama Fatin Lydia Kamal, pemilik butik Lydia Natika berkongsi mengenai keunikan fabrik istimewa ini. Terletak di Bangi Sentral Selangor, butik batik dan songket ini menawarkan pelbagai jenis fabrik tradisional dan moden. Perniagaan warisan keluarga ini diusahakan oleh Lydia dan suami, Wan Muhammad Azim Nasir sejak tahun 2017. Mempunyai ijazah sarjana dalam bidang perniagaan antarabangsa, Lydia berhasrat untuk menjadikan seni kraf tangan batik lebih dekat di hati peminatnya. Bak kata pepatah, di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Sebenarnya batik ni, Lydia memang daripada kecil lagi dipupuk ataupun dikenali oleh kedua ibu bapa Lydia, sebab daripada kecil lagi kita orang 9 beradik ni memang selalu ke kilang batik, tengok orang mencanting batik dan juga hari-hari pun di kedai yang dimiliki oleh kedua ibu bapa. Jadi dari situlah minatnya dalam bidang batik ni, kita tengok cara diorang menguruskan perniagaan daripada zero to hero, daripada kecil-kecilan sehingga ke beberapa cawangan. Okey, batik ni dia ada banyak jenis. Okey, dari segi fabrik iaitu material. Material cotton, material sutera crepe, sutera satin dan juga cara pembuatan dia pun ada beza dia. Macam contoh yang paling famous lah, batik blok dan juga batik canting. Okey, kalau batik blok dia akan menggunakan satu blok yang diperbuat daripada keluli dan akan dicop, dikenali sebagai batik terap. Okey, dicop ke atas material tersebut. So kalau batik chop ni dia akan boleh menghasilkan banyak helaian yang sama, tetapi dia berbeza dengan batik canting ataupun batik lukis. Okey, bila batik lukis ni, every pieces is very priceless. Sebab satu-satu lukisan tu akan dilukis, dicanting 100% pakai tangan. So memang kalau kata kita lukis sesuatu benda, sekali okey lagi, kalau kata 2 kali, it won't be the same. Anak kelahiran Kelantan, negeri yang terkenal sebagai pengeluar batik ini sentiasa tampil dengan idea dan rekaan terbaru bagi memenuhi permintaan penggemar batik. Batik yang dijadikan sebagai hak peminat batik ini bukan sahaja menawarkan pakaian wanita, malah batik untuk kaum Adam juga. Okey, antara koleksi terbaru yang Lydia ketengahkan sekarang ni, kita lebih kepada memodernkan balik batik, tetapi dalam pada masa yang sama kita masih mengekalkan, kita masih menitik beratkan motif-motif ketimuran. Okey, contohnya seperti ready made yang Lydia pakai ni, kita membuat 2 kombinasi mix and match, baju mengenakan fabric ataupun material sutera chiffon yang telah di lining ataupun alas, dan juga kita mengenakan skirt yang menggunakan material jacket silk di mana lebih sesuai untuk dijadikan bahagian skirt. Jadi bila kita combine ataupun mix and match these two materials, it came out something yang very unique. Macam dulu biasa golongan yang dewasa selalu pakai batik kan. Tapi bila kita reka something yang different,
yang moden, ia akan menarik minat golongan-golongan muda untuk memakai batik. Okey, untuk mendapatkan batik daripada Lydia Natika, Lydia amat mengalu-alukan. Saya lebih suka kalau customer datang ke butik sendiri sebab boleh tengok bermacam-macam design, boleh sentuh sendiri, boleh pilih yang mana suka. Batik masih lagi relevan untuk digayakan oleh sesiapa sahaja di pelbagai majlis. Kehadiran batik dengan nafas baru dan serba moden ini diharapkan mampu menarik minat dan perhatian golongan muda. Batik di Malaysia bukan sahaja memiliki keunikan daripada segi motif, malah pembuatan dan hasil tangan yang kreatif juga menjadikannya lebih istimewa. Bercakap mengenai kecantikan, tidak dinafikan ramai dalam kalangan wanita yang sanggup berhabisan untuk membeli produk penjagaan wajah. Berbeza dengan Hanis Shazrina, dia lebih gemar membuat masker dan toner sendiri menggunakan bahan-bahan semula jadi. Ikuti tip dan petua penjagaan wajah menggunakan tomato dan timun. Disiplin diri dalam penjagaan wajah adalah sangat penting bagi mendapatkan kulit yang cantik dan bersih. Kagum dan obses dengan cara tradisional, Hanis menjadikan penggunaan bahan semula jadi sebagai rutin kecantikannya biarpun terdapat pelbagai produk kosmetik di pasaran selain dapat menjimatkan kos. Okey, sebenarnya daripada Hanis remaja lagi, memang Hanis sangat titik beratkan skin. Semua dah tahu chemical produk ni akan membahayakan kita punya kulit. So sekarang ni kita memilih produk yang natural. Kita kalau boleh nak elakkan daripada chemical produk. Hanis try lah cara organik. Hanis carilah apa yang ada kat dapur tu. Dan kita google sikit-sikit. Hanis selalu ambil tahu pasal bahan-bahan semula jadi sebab bahan-bahan semula jadi ni selamat digunakan. Natural. Dulu start buat dengan serbuk kopi, serbuk teh kan kita buat. So hari ni Hanis nak share 2 tips di area produk dengan semua menggunakan tomato mask ice cube dengan toner timun. Jom. So untuk tomato ice cube ni Hanis just gunakan 2 bahan iaitu tomato dan juga madu. Madu ni Hanis tambah sikit je untuk kulit kita tambah glowing. Potong kecil sekurang-kurangnya 2 biji tomato. Kemudian campurkan potongan tomato bersama 1 sudu besar madu ke dalam pengisar. Pastikan campuran ini tidak dikisar terlalu halus bagi mendapatkan tekstur yang sedikit kasar. Banyak kelebihan kalau kita gunakan tomato ni untuk cantikkan kita punya skin lah kan. Salah satunya untuk mengecilkan kita punya jerawat, dapat mengecilkan kita punya liang pori, dapat melembabkan kita punya kulit. So kita dah blend, dah siap masukkan dalam bekas ni dan kita bekukan selama 2 ke 3 jam. Okay, sebelum Hanis pakai mask tube tomato ni, Hanis cuci dulu muka untuk bersihkan kita punya skin dan supaya kita punya pori-pori terbuka. Cube ice tomato ini sesuai untuk disapukan ke seluruh wajah, terutama di bahagian bawah mata dan leher. Biarkan beberapa minit sehingga air di wajah kering, kemudian basuh muka sehingga bersih. Rutin ini paling sesuai diamalkan pada waktu malam kerana ia dapat menyerap lebihan minyak pada muka dan membantu mengembalikan kesegaran kulit wajah. Lakukan 3 kali seminggu untuk mendapatkan kesan yang baik. Okay, seterusnya Hanis nak buat toner timun menggunakan 2 bahan juga iaitu timun dan juga madu. Timun merupakan sayuran yang kaya dengan vitamin dan sering digunakan sebagai bahan kecantikan wajah. Bagi penghasilan toner timun, potong 1 biji timun kepada 2 bahagian dan sagat untuk mendapatkan air timun. Hanis lebih suka sagat daripada blend sebab kalau blend kita kena tambah air kan. Kalau macam sagat kita ambil dia punya air yang natural dia tu. Barulah berkhasiat. Kemudian campurkan 1 sudu besar madu dan gaulkan sehingga sebati. Okay, selepas kita kacau dengan madu tadi, kemudian kita tapis untuk asingkan dia punya hampas sebab kita nak air dia saja.
Untuk mendapatkan air timun, tekan campuran bahan tersebut menggunakan sudu. Setelah selesai proses pengasingan air timun, masukkan toner tersebut ke dalam botol. Satu botol ni Hani selalu pakai tahan dalam masa seminggu sebab pakai setiap hari. Okay, lepas Hani pakai mask tomato ice cream tadi, Hani dah bersihkan muka. Kemudian Hani nak spray muka menggunakan toner timun. Kalau boleh, amalkan toner timun ni setiap hari sebab seperti mana kita tahu, bahan semula jadi ni mengambil masa yang lama tapi berkesan. Jadi itulah 2 tips yang Hanis dapat kongsikan pada hari ini. So, sesiapa yang ada masa dekat rumah tu, try lah sebab bahan semula jadi ni selamat, murah dan mudah didapati. Selamat mencuba! Pernah dianggap sebagai anak seni yang mempunyai pakej yang lengkap daripada segi rupa paras dan tahap pendidikan. Azhar Sulaiman mula berjinak dalam bidang lakonan sejak tahun 1989. Anak kelahiran Bentong Pahang ini tidak hanya fokus dengan kerjayanya sebagai pelakon, pengacara dan model, namun dia juga turut mencipta nama sebagai arkitek berjaya. Zat, serius kau apa yang aku cakap ni? Tak baik tau cakap yang bukan-bukan bulan puasa ni. Apa, kau dah hilang akal ke? Aku serius, Wahid. Jangan haraplah nak suruh aku tukar fikiran. Keputusan aku mutamat. Kemunculan pertamanya menerusi drama Cinta dan Sayang bersama Connie Ahmad menjadi titik permulaan insan seni bernama Azhar Sulaiman bertapak dalam dunia hiburan tanah air. Di awal era 90-an, beliau antara pelakon lelaki paling popular yang diberi peluang memegang watak utama dalam pelbagai filem termasuk Mira Idora, Interlude, Sayang Salmah, Abang 92, Bisikan Cinta dan banyak lagi. Saya telah dibawa oleh seorang cikgu saya. Masa itu saya duduk di Bentong, nama dia Cikgu Syaha. Dia bawa saya ke KL, ke sebuah production house sebab dia nak jumpa kakak dia. Masa saya datang tu, diorang sedang mengadakan sesi audition. Kebetulan producer dan juga director untuk drama tu nampak saya dan dia suruh saya buat audition. Saya pun buatlah. Alhamdulillah, tiba-tiba dia offer untuk menjadi pelakon utama. Jadi untuk seorang budak daripada kampung datang ke KL, tak tahu apa cerita, tiba-tiba balik ke kampung, the same day beritahu bapa, saya dapat offer jadi pelakon utama sebuah drama, and arwah bapa say no. And then bermulalah episod production house, wakil production house datang jumpa bapa semua, arwah bapa minta kebenaran. Arwah bapa saya jaga saya masa tu macam saya ni seorang anak perempuan. Mungkin sebab I was the only child yang tinggal dengan dia. And then bermulalah karier berlakon saya dan patutnya shoot masa tu kat Rembau Negeri Sembilan, tapi they change the whole story and the whole location to Bentong Pahang. And they shoot my lifestyle sebagai student kat sana. So it was quite an easy entry lah into this industry for me. Apa yang saya boleh katakan, perjalanan karier saya dalam dunia lakonan ni seperti dihamparkan kapet merah. Saya dapat job datang silih berganti masa tu. Masa tu you tahulah, hanya there's no media social, there's only word of mouth. I suppose word of mouth tu helps. Sebab dalam masa tu lah juga, saya rasa mungkin tak ramai sangat pelakon baru. Jadi kemunculan saya tu mungkin mengisi slot-slot yang tertentu. Jadi untuk jangka masa 3 tahun tu, job tak berhenti. Iklan, filem, drama. So, daripada 89 sampai 94 tu berlakon je lah, tak berhenti-henti. And Alhamdulillah, macam-macam benda dah buat. And bersyukur dah sampai ke sini hari ni. I'm 50 plus already. So sekarang ni ada lagi lah berlakon once in a while bila orang ajak kan.
Kehadirannya dalam drama tempatan sering menjadi bualan ramai ketika itu. Antaranya ialah Cinta Korporat dan Cinta Antara Benua yang sangat popular di saluran TV3 suatu masa dulu. Lakonannya yang bersahaja serta paras rupa yang tampan menjadi satu kelebihan buatnya untuk menarik minat penonton. Yang paling saya ingat for sure lah yang selalu orang sebut Abang 92 dengan bisikan cinta. Ayu, aku cinta padamu. Ayo aku cinta padamu. Those two film touches and I think quite close to my fans punya hearts. So, I rasa dua filem ni lah yang ramai orang ingat. Kalau jumpa I pun tersempak, ayu ataupun abang. Semasa zaman saya famous dulu lah kan. Masa zaman tu ada surat khabar dengan magazine je. Jadi sebagai artis, mana kita tahu. Ada orang mungkin dia tahu macam penyanyi, kalau dia pergi konsert dia tahu berapa ramai orang minat dia kan. Tapi sebagai pelakon ni, manalah kita tahu berapa ramai orang minat kita. Bila kita pergi mungkin tayangan perdana, bila kita buat filem, then probably you get to see fans berkumpul dan sorak nama you. Other than that, you wouldn't know whether people like you or not. Of course, masa zaman dulu tu, it was all surat lah kan. People wrote to me and then ada yang mampu I balas. Tapi tulisan I tak cantik, jadi I kurang sikit membalas. Tapi when I berjumpa dengan fans I yang pernah hantar surat tu, I minta maaf dengan diorang lah. I ambil gambar dan kadang-kadang sometimes I belanja diorang minum just to ambil hati diorang balik sebab I tak balas surat diorang. Only now probably I jumpa kakak-kakak ataupun wanita tengah dukung anak. Abang Ha, saya gila kat Abang Ha dulu. So you know, you get to meet all my fans yang dah bercucu, dah beranak. But I'm happy to meet them. Finally lah kan. Filem tak sampai 20. Drama banyak. Tak boleh nak kira dah. So, I'm just quite sad. It's just that until today, I tak menang sebarang award pelakon lelaki terbaik. Cuma, itulah banyak karya saya yang berat berada dalam drama bersiri. Saya rasa hanya dalam drama bersiri yang betul-betul menguji keupayaan lakonan saya. And sometimes dalam telemovie juga. Tapi dalam filem, saya rasa tak berapa banyak sangat filem yang betul-betul menguji keupayaan lakonan saya. Sebab saya rasa kalau puas berlakon adalah drama bersiri. Sebab you dapat betul-betul melakonkan watak tu kan. Tak macam filem. Mungkin filem, karakter yang dapat tu tidak menuntut you punya ability to act sangat. Buat masa ni saya bekerja sepenuh masa dengan sebuah syarikat Adab Capital yang menguruskan pelbagai syarikat di bawahnya. Jadi antara syarikat tu adalah production house. Jadi sebagai person in charge of some of the companies ni, production house is one of my item yang I monitor lah. Produce drama and adalah juga berlakon sikit-sikit. Okey, kepada seluruh peminat saya, semoga tahun baru 2022 ni akan memberi lembaran dan juga semangat baru kepada kita setelah kita bangkit daripada lockdown dan segala-gala musibah yang datang sejak 2 tahun ni. Hopefully 2022 akan memberi cahaya dan sinar kepada kita semua. Good luck to everybody. All the best. Peace. Bagi anda yang cintakan alam semula jadi, Guinea, sebuah negara di Afrika Barat, mungkin boleh menjadi destinasi pilihan percutian anda. Selain kaya dengan tumbuhan hijau dan habitat liar, adat resam dan budaya masyarakatnya yang unik juga mampu menarik minat terhadap pelancong di serata dunia. Nur Afilah Amir Rusdi, anak Kedah yang bertemu jodoh dengan jejaka Guinea, berkongsi perjalanan dan pengalamannya di sana. Conakry ialah ibu negara Guinea dan menjadi jantung kepada pelbagai urusan perniagaan.
Masih banyak lokasi pelancongan yang perlu melalui fasa penambahbaikan, namun keindahan alam semula jadinya yang unik mampu menjadi tarikan kepada pengunjung. Bagi pasangan kahwin campur ini, keputusan untuk berpindah ke Guinea adalah kerana ingin memajukan perniagaan mereka. After married, I told we had a discussion to move here sometime to spend 6 months or 5 months here and see how the situation goes. So Alhamdulillah, today I think she's very, very happy living here, and things are going very well also. In Guinea, have many, many places for tourists, but the tourist here is not developed yet. There is an island. Island tu memang cantik. Rasa macam nak duduk dekat island tu bila kita pergi. Sebab kalau macam contoh macam Langkawi dia agak pack, agak crowded kan. Macam kat sini sebab ramai orang tak tahu. So macam dekat island tu tak ramai orang, tak crowded. Memang rasa kalau kita pergi macam nak duduk sini lah. Antara tempat yang popular dan menjadi tumpuan utama di sini ialah Pasar Medina. Selain itu, Port di Corinthi juga menjadi syurga membeli belah buat mereka yang menggemari makanan laut. Yang tu macam special untuk seafood lah. Macam kita pergi kat situ memang akan ada ikan, semua ikan besar-besar. Memang kita pernah post kat situ memang ikan besar-besar. Lepas tu ada satu pasar dekat situ perempuan sahaja. Perempuan sahaja yang menjual dekat situ, yang meniaga dekat situ. Bagi pencinta alam semula jadi, air terjun di Breka antara lokasi yang cantik untuk dikunjungi. Anda boleh menikmati menu tempatan sambil menghirup udara segar di sini. Masa kita orang pergi waterfall tu, musim hujan. So air dia sangat-sangat scary. Air dia laju sangat. Cuma kita orang pergi timing yang salah. Tapi masa kalau nak pergi dari Conakry, nak pergi situ 2 jam. Nak naik tu naik jalan bukit-bukit. Memang akan nampak banyak waterfall. Lepas tu ada cafe and chalet kat situ. Boleh macam chill-chill, boleh mandi. Negara yang kedudukannya berbentuk melengkung seakan-akan bulan sabit di dalam peta ini agak besar dan perjalanan untuk ke sesebuah tempat mengambil masa yang agak lama. Actually ada banyak je tempat-tempat macam menarik, tapi sebab dari Conakry tu sebab airport kat sana, dari Conakry tu nak datang ke negeri lain, other city, memang jauh. Macam dari Conakry nak datang ke Zerekori, at least 22 jam dalam kereta. So orang sanggup ke tak sanggup je. Menggunakan bahasa Melingkir dan bahasa Perancis sebagai pertuturan, anak kelahiran Kubang Pasu ini tidak kekok untuk belajar dan mula membiasakan diri dengan adat serta budaya masyarakat tempatan. Sebab kat sini subuh pukul 5.30. So 5.30 dia orang dah pergi masjid. Lepas tu memang pagi-pagi memang kebanyakan dia akan pergi masjid. So dia orang masa dia orang jalan balik tu, mesti dalam pukul 6 macam tu, dia orang dah singgah dekat rumah orang macam greeting. Macam bila tu tak biasalah sebab kat Malaysia mana ada nak pergi ke rumah nak greeting rumah pagi-pagi macam movie kan. Cakap, tu culture lah. Memang akan buat macam tu. Memang tiap-tiap hari walaupun dengan mak, selamat pagi Anis Omar, selamat si, Resira. And then they make dua. Memang setiap kali diorang tanya, mesti diorang akan bacakan doa. Buat kan doa? They make dua, you have good health, you get good money, good long life. Doa macam tu lah. Menetap di perkampungan Muslim, kebanyakan hidangan di sini hampir sama seperti di Malaysia. Namun cara penyediaannya sangat unik serta masih menggunakan alat tradisional. Adalah sekali bila try belajar buat dekat sini nak buat fishball. Tu kiranya tumbuk ikan. So nanti ikan tu dah hancur, nanti kita akan buat jadi bulatan-bulatan. Lepas tu kita rebus jadi fishball. Nama dia Banti. Atas kapasiti membantu, Fila dan suami telah mengambil inisiatif membina telaga air hasil derma orang ramai untuk kegunaan harian penduduk setempat. It's very hard for people here to get clean water sometimes because they have to go far away to go get water. That's what gives us motivation to build a lot of telaga here. And as you can see, a lot of houses in this surrounding got already water, and people are really very, very happy about it. Baru sahaja 6 bulan menetap di sini, Fila akui dia berasa amat selesa dan gembira menjalani hidup di kampung suaminya. Ramai akan tanya, bila takut tak? Memang tak ada langsung rasa takut tu, tak ada langsung sebab bila tahu husband ada kat sisi. Dia orang tak ada langsung stereotype. Dia orang terima
Villa macam family. Diorang orang even bukan family, orang luar pun diorang terima dengan gembira. So buat kita rasa macam seronok, rasa diterima. Kepada followers kita orang yang support kita orang dari dulu, dari awal viral 2019, yang tak fikir negatif dekat kita orang, yang support kita orang dari day one, sebab awal dulu ramai kecam je, yang selalu bagi kita semangat, memang thank you so much. Nanti kita balik kita orang balik Malaysia nanti, ramai cakap nak jumpa kan, kita jumpa, okay? InsyaAllah. Walaupun kini tidak terkenal seperti destinasi pelancongan impian negara maju yang lain, negara ke-77 terbesar ini kaya dengan budaya dan adat resam masyarakat setempat yang unik. Bagi anda yang belum menerima suntikan dos penggalak COVID-19, pastikan anda sentiasa cakna dengan pemakluman vaksinasi melalui mesej pesanan ringkas dan aplikasi MySejahtera. Jangan leka dan jangan ambil mudah. Ingat, kita masih belum menang sepenuhnya. Teruskan amalan kawalan pergerakan kendiri dan patuhi SOP yang ditetapkan demi kesejahteraan kita bersama. Baiklah, kita sudah pun sampai di penghujung siaran. Terima kasih kepada Tanah Mekar The Hills kerana sudi menerima kunjungan kami di sini. Seperti biasa, layari laman Facebook dan Instagram kami di TV3 Nona. Jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran ditangani